Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Mali karangan Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya bab yang ke-69, babu ma jaa fi su'ril hirrah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan baki minum kucing. Jadi sebelum daripada ni kita telah berbincang berkenaan dengan bab yang berkait dengan saki baki setelah daripada anjing minum air ataupun saki baki daripada anjing. Jadi daripada perbincangan hak yang lepas jelas disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya saki baki air yang diminum oleh anjing hukum dia adalah mutanajis, melainkan kalau air itu cukup 2 qadah. Maka wajib kita kena cuang air tersebut. Kemudian bekah hak yang ada air di dalam, hak yang dijilat oleh anjing itu wajib kita kena basuh sebanyak 7 kali. 1 daripada 7 kali itu dengan air tanah. Ni kita nak masuk dalam perbincangan baru, iaitu perbincangan saki baki kucing. Katanya an Kabsyah binti Ka'b bin Malik wa kanat 'inda ibn Abi Qatadah anna Aba Qatadah dakhala 'alayha qalat fasakabtu lahu wudu'a qalat faja'at hirratun tashrab fa asgha laha al-ina hatta sharibat قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات حسن صحيح. Daripada Kabsyah binti Malik, daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, dan adalah ia di sisi Ibnu Abi Qatadah, anak lelaki kepada Abi Qatadah. Maksudnya Kabsyah binti Ka'ab bin Malik adalah isteri kepada anak lelaki kepada Abi Qatadah. Bahawasanya Abu Qatadah masuk ia atas dia. Jadi satu ketika Abu Qatadah pergi rumah anak dia. Jadi Kabsyah binti Ka'ab ini adalah menantu kepada Abi Qatadah. Maka aku tuang baginya akan air sembahyang. Jadi menantu ni siapkan air sembahyang untuk pok mertua. Katanya, maka datang seekor kucing mahu minum ia. Tiba-tiba mari seekor kucing, dia tengok air duduk di tangan Abu Qatadah. Yang mana ketika tu Abu Qatadah nak berwuduk, mari dia mari. Maka menyengek ia, baginya akan bekas hingga minum ia. Dia pun cenggeng bekas
sampai ke kucing minum daripada air tersebut. Kata Kabsyah, maka melihat ia akan daku memandang kepadanya. Jadi aku tengok ke dia. Jadi Abu Qatadah fahamlah. Kabsyah tengok kepada dia saat itu, tengok bukan tengok-tengok sajalah, tengok penuh dengan maksud lah. Ada maksud, ada benda yang tertanya-tanya di sebalik perbuatan melihat kepada Abu Qatadah. Maka katanya, kata Abu Qatadah, adakah perkenang engkau? Dia terjemah makna perkenang. Dia ata'jabin, adakah mu rasa hairan, wahai anak saudaraku? Dia panggil kepada Kabsyah, mu hairan ke wahai anak saudaraku? Maka kata Kabsyah, naam, ya, aku rasa hairan, pelik dah. Mu nak ambil air semayang, kucing nak minum, tiba-tiba mu senggeng bekah, mu minum ke kucing kat lagi, mu ambil air semayang pula. Jadi pelik dah. Katanya, kata Abi Qatadah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya tiada ia najis. Kucing tidak najis, tidak seperti anjing. Hanya ialah daripada segala yang berjalang-jalang atas kamu atau at-tawafat. Maksudnya kucing ni adalah hak yang duduk berkeliaran di sisi kamu. Kucing adalah jenis binatang hak yang berkeliaran di sisi kita, dia bukanlah yang najis. Bukanlah binatang yang najis. Beginilah yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, yang pertama sekali, sikap yang sahabat ajar kepada kita, iaitu bersikap ihsan sehingga kepada binatang. Abu Qatadah disiapkan air untuk dia berwuduk oleh menantu dia Kabsyah. Acu nak berwuduk, tiba-tiba kucing mari. Kucing nyepel nak minum, dia pun senggeng bekah membantu kucing untuk minum. Maka ni sikap yang diajar oleh para sahabat. Yang mana sikap ini sebenarnya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik sahabat begitu. Sehingga sahabat kepada binatang sekalipun mereka ada sikap ihsan, berbuat baik. Agama kita adalah agama ihsan. Ihsan kepada makhluk dan ihsan kepada Allah. Ihsan kepada makhluk termasuk manusia sehingga kepada binatang sekalipun. Baik, itu yang pertama. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang perempuan yang kerjanya jadi pelacur. Satu ketika dia dahaga, dia pun turun dalam telaga minum air, dia naik, tiba-tiba dia tengok anjing duk menjilat tanah hak basah. Anjing jilat tanah basah. Dia pun mari terdetik dalam hati dia perasaan dahaga anjing sebagaimana dia rasa tadi. Maka dia turun semula dalam telaga, awak naik air, minum ke anjing. Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa-dosa dia, Allah Subhanahu wa taala letak dia dalam syurga. Maka sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri minum kepada binatang pun ada pahala juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ratbin, fi kulli kabidin ratbin ajr. Mu buat baik kepada, bagi makan, bagi minum kepada setiap yang bernyawa, ada ganjaran pahala. Bukan setakat binatang-binatang hak yang duduk berkeliaran di tepi kita, sehingga kepada anjing sekalipun ada ganjaran pahala. Apatah lagi kalau kucing. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang kita dapat faham daripada hadis ini, nanti kita akan baca pula huraian yang dihurai oleh Syekh Idris Al-Marbawi adalah kucing ini binatang yang suci. Kucing dia bukan najis, dia binatang suci. Tetapi bukanlah maksud binatang suci kucing tu boleh kita makan, bukan. Maksudnya kalau kita kena, kita tak perlu kita basuh. Cuma ada perbincangan di kalangan ulama, apakah hukum bulu kucing? Itu berlaku khilaf. Itu ada perbincangan di kalangan ulama. Masalah bulu kucing yang tercabut daripada dia, adakah najis ataupun tidak? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama.
Ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan bulu kucing hukum dia najis. Setiap bulu daripada binatang yang tidak boleh dimakan, apabila dia tertanggal daripada binatang tersebut, hukum dia adalah najis. Sebelum daripada tertanggal tak lain. Apabila tertanggal, maka hukum dia najis. Cuma kalau sikit dimaafkan. Sikit, bor selah, bor dua lah, itu dimaafkan. Tapi main 5-6 lah, itu tidak dimaafkan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Namun sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya bulu ini bukanlah anggota ataupun tempat anggota yang mengalir darah. Maka mereka berpandangan bahawasanya bulu tidak najis. Okay, ada pandangan sebahagian daripada ulama. Seterusnya, kata dia lagi, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah air baki minum kucing itu, adakah ia najis atau suci? Maka dengan hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dan Imam Syafi'i dalam kitab menunjukkan bahawasanya suci juga. Demikian ini bunyi hadisnya. Hadis kita baca dah tadi. Kita lakah, kita pergi kepada kata Abu Isa, yakni Imam Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah, dan bermula hadis ini lagi hasan lagi sahih. Maksudnya bukan seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang berkait dengan sucinya kucing daripada Rasulullah. Bukan ada beberapa orang sahabat, antaranya adalah Abi Qatadah sebagaimana yang kita baca tadi, yang ada juga riwayat daripada Aisyah dan Abi Hurairah. Masalah air minum kucing dan hukumnya, kata Abu Isa, kata Imam Tirmidzi, dan ialah yakni sebagai pada hadis dalam masalah 354, itulah perkataan kebanyakan ulama daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan at-tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Maksudnya pandangan-pandangan ramai di kalangan sahabat Rasulullah bahawasanya saki baki air yang diminum oleh kucing adalah suci. Begitu juga kebanyakan ulama di zaman tabi'in yang mereka sempat berjumpa dengan sahabat tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, mereka berpandangan bahawasanya air yang diminum oleh kucing hukum dia adalah suci. Walaupun kucing baru lepas daripada makan-makan. Kucing saat itu dia takak tikus. Ni penuh darah di mulut dia makan tikus. Kemudian dia hilang sekejap. Duk sebentar, dia mari mula jilat air dalam bekas. Maka kata ulama, air yang dalam bekas masih lagi dihukumkan suci. Kerana dia? Kerana ketika kita yakin najis mulut dia sebab dia makan pakai darah di mulut dia, hilang sekejap. Yang mana tempoh hilang tu ada kemungkinan dia telah minum pada air yang banyak. Maksudnya mulut dia saat ni tu ada kemungkinan dah suci. Ketika mulut dia ada dah kemungkinan suci. Jadi ketika dia minum air yang diyakini suci, air ni diyakini suci. Mulut dia ada dah kemungkinan suci tapi lebih kuat najis. Mulut yang tidak yakin najis, dia tidak dapat menghilangkan kesucian air yang diyakini suci. Itu kaedah dia. Dalam kaedah fiqh menyebut al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Jadi yakin air ni suci tapi syak, adakah yang jatuh ke dalamnya ni najis ataupun suci, dia tidak dapat menghilangkan kesucian air ini. Air ini tetap dihukumkan suci lagi menyucikan. Baik. Katanya, begitu juga ulama-ulama yang setelah daripada mereka, seumpama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawai, tiada memikir mereka. Apa maksud mereka memikir? Tiada berpandangan mereka akan salah pada memakai dan menggunakan air lebih minum kucing. Adapun perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan tiada najis air baki minum kucing itu ialah umum perkataannya dalam masalah 238. Lihatlah di sana. Ada dah. Dalam masalah 238, lama dah kita bincang sebelum daripada ni.
Masalah, tolong menuangkan air mengambil wudu. Ya saudaraku, wahai saudaraku. Dalam hadis pada masalah 354 itu, sahabat ada membuat mengambil air sembahyang, bertolong orang menuangkan. Maka perbuatannya itu ada 3 hukum pada mazhab Imam Syafi'i. Kan tadi natudi hak yang tolong cuang air untuk dia berwudu. Baik, apakah hukum minta tolong orang? Dalam bab ni dibincang oleh ulama. Sebab ulama melihat dalam hal yang berkait dengan ibadah, kita kena mengutamakan diri kita. Kita tidak boleh mengutamakan orang lain. Hukum mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, hukum dia adalah makruh. Sehingga kan dalam kaedah fiqh menyebut al-itharu bil qurabi makruh. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, hukum dia makruh. Dan pernah kita buat contoh, beberapa contoh sebelum ni. Antaranya, kita nak sembahyang berjemaah. Sah depan dah penuh lagi. Kita duduk sah belakang. Kita tolak member kita untuk masuk sah depan. Perbuatan tersebut adalah makruh. Sebab dia, sebab sah depan ni ada kelebihan. Sepatutnya dalam bab hak yang ada kelebihan gitu, mu kena mendahulukan dirimu, bukan mendahulukan orang lain. Kalau mendahulukan orang lain, seolah-olah mu saat itu tidak suka kepada ibadah. Sebab telah hukum dia makruh. Sama juga kita buat contoh lain. Pada hari raya Korban baru ni. Ni kita buat contoh. Ada sebahagian daripada orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki lebih. Biasanya setiap tahun dia beli seekor lembu buat korban. Setiap tahun seekor lembu buat korban, setiap tahun gitu lah. Tapi tahun ni dia kata mana? Tahun ni hamba nak beli seekor lembu, hamba nak bagi kepada fakir miskin supaya fakir miskin buat korban. Hamba nak bagi kepada fakir miskin supaya fakir miskin buat korban. Baik. Kita kalau orang yang dok belajar, kita akan melihat kepada satu sudut sahaja. Kita tidak melihat kepada sudut yang kedua. Sedekah seekor lembu kepada fakir miskin untuk mereka buat korban, bagus. Benda kesilapannya, dia telah melakukan perkara makruh. Benda perkara makruh, ketika dia mampu dituntut kepada dia buat korban, tiba-tiba dia tidak buat korban. Hak dia bagi kepada lembu kepada orang saat itu, bukan korban. Sebab dia sedekah lembu untuk orang miskin buat korban. Ni kita kata kena berhati-hati. Kalau awak nak buat gitu juga, biar ada juga bahagian awak. Bukan wi belaka kepada fakir miskin. Kerana ibadat korban adalah ibadat yang dituntut kepada setiap orang mampu. Mu mampu, dituntut membuat ibadat korban. Kamu nak buat, hukum dia adalah makruh. Kalau mu mampu, tiba-tiba mu beli binatang, wi kepada orang, supaya orang buat korban, bukan korbanmu. Bukan korbanmu. Suruh orang buat korban, ambil apa buat korban. Kalau korban kita suruh orang uruskan, itu lain. Ni perkara makruh. Jadi, begitu juga dalam hal kita mengambil wudu, antara perkara yang dibincang oleh ulama adalah apakah hukum kita minta orang tuang air untuk kita berwudu. Apakah hukum? Sebab tuang air untuk berwudu ni dia termasuk dalam ibadat. Adakah perbuatan itu salah ataupun tidak? Ni ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Okay, kita baca benda yang ingin disampaikan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ya saudaraku, wahai saudaraku, di dalam hadis pada masalah 350 itu, sahabat ada mengambil air sembahyang, bertolong dengan orang menuangkan. Maka perbuatannya itu ada 3 hukum pada mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi telah berkata ashab kita. Ashab kita ni yang maksudnya adalah ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Dia kata mana? Bertolong mengambil air sembahyang itu 3 bahagi. Yang pertama, bertolong dengan orang lain pada menghadirkan air, maka tiada makruh. Jadi maksud dia bertolong, meminta tolong daripada orang lain supaya dia menghadirkan air. Itu tak ada masalah. Sebab di zaman dulu, dia tak ada air macam zaman kita. Zaman kita, celek mata, buka air lalu dah. Zaman kita.
Kalau air putus kat rumah tu, oh jadi susah kali dah. Macam kesedak hidup dah di zaman kita. Tapi kalau zaman dulu, kadang-kadang satu kampung tu ada setelaga. Satu telaga je satu kampung. Pakat gila ambil air daripada telaga tersebut, buat balik tak payang dalam payang rumah. Tapi kalau cerita ke budak-budak hak baru ni, tak tahu kan dia benda. Kalau hak tua-tua dulu, orang susah lebih lagi. Kalau orang senang lain lah. Baik, kalau orang susah gitulah. Ingat-ingat, kita dang lah masa kecil-kecil tu, pergi rumah tok tu tolong aku air daripada telaga. Kebetulan rumah hamba, masa kecil lah, telaga dalam rumah. Rumah tok telaga duduk luar sikit. Jadi kena cucu-cucu kena angkat air lah. Tok dalam beldi rumah tok dulu. Baik, hak jadi cucu nakal pula, jadi cucu habis air. Jadi hak nakal-nakal pula. Jadi dulu air hak yang ada di rumah, orang ambil di telaga buat balik. Kadang-kadang bini buat balik air. Jadi tok lelaki nak minum. Tok lelaki nak ambil wudu, ambil air hak yang duduk dalam rumah. Jadi bermakna menghadirkan air daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, itu perkara adat kebiasaan suatu ketika dahulu. Jadi apabila benda tu menjadi adat kebiasaan, jadi sekadar menghadirkan air. Jadi kita nak ambil wudu, kita kata tolong buat bagi air dekat sikit, air duduk dalam bekas cok, mari dekat sikit. Tu tak ada masalah, tu tidak makruh. Sebab melihat kepada adat kebiasaan pada ketika itu, memang telah menjadi kebiasaan orang ambil air buat bagi kepada seseorang. Satu. Yang keduanya, bertolong dengan orang lain. Bertolong ni maksudnya meminta tolong lah dengan orang lain, meminta bantuan dengan orang lain pada membasuhkan anggota, dan orang lain itulah menggosok anggota air sembahyangnya, maka ini kelakuan dimakruh dia oleh syarak. Dia kata mana? Demo tolong ambil air dekat dah. Dekat dah. Boleh tak demo tolong cuang sikit air kat muka? Kamu nak ambil wuduk ni. Lepas tu, demo tolong gonyoh lah. Malah nak gonyoh. Sapu-sapu sikit. Kawan ni pun cuang. Tu celah-celah hidung tu. Tak kena lagi tu. Celah-celah mata tu. Gonyoh-gonyoh sikit. Baik. Perbuatan tersebut adalah makruh. Kerana mengambil wuduk adalah ibadat. Sepatutnya dalam bab ibadat kena mendahulukan dirimu, bukan suruh orang lain buat. Dalam bab dunia tak apalah kita mendahulukan orang lain. Dalam bab dunia, sunat kita mendahulukan orang lain. Katakanlah ada bantuan, ada bantuan dekat dengan pilihan raya ni, ada bantuan, ada 50 bantuan hak sampai 50 buku. Lepas tu orang ada 100 orang. Jadi tak cukup. Baik. Mana hak yang lebih afdalnya? Hak lebih afdalnya kita beri orang, bukan kita rebut ambil. Hak tu lebih afdal. Dalam hal yang berkait dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Rasulullah. Ketika mereka ada tetamu, mereka menghidangkan makanan kepada tamu sedangkan mereka sendiri lapar. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka itu mengutamakan orang lain di atas diri mereka, tapi dalam bab dunia. Walaupun mereka itu memerlukan. Tapi dalam bab ibadat tak boleh. Bab ibadat mesti kita kena mengutamakan dan mendahulukan diri kita. Supaya kita menzahirkan diri kita saat itu nak buat ibadat kepada Allah. Bukan pakat lari daripada ibadat. Baik. Seterusnya, yang ketiganya, minta tolong menuangkan saja ke atasnya. Maka ini kelakuan lebih aula meninggalkannya. Jadi kita tak suruh dia ronyoh muka kita. Kita kata tolong cucu air, kamu nak ambil sembahyang. Dia pun tolong cucu air, kita pun ronyoh, kita pun ambil sendiri. Maka perbuatan tersebut adalah khilaf aula. Apa dia khilaf aula? Menyalahi hak yang lebih utama. Lebih utama jangan buat gitulah. Tapi tak sampai makruh pun, tak comel mana lah buat gitu. Jadi hak yang comelnya ketika awak nak ambil wuduk, awak buat sendiri. Hak tu hak yang paling comel. Sekadar minta air dengan orang, cuba tolong angkat air kat orang sini kejap dalam kendi. Tu sekadar tu tak ada masalah. Baik. Seterusnya, katanya kemudian adakah yang demikian itu dinamakan makruh? Maka padanya dua wajah. Kata ashab kita dan lain daripada mereka itu, dan apabila menuang seorang atasnya, berdirilah orang yang menuang dari sebelah kiri orang yang mengambil air sembahyang. Jadi adakah perbuatan hak yang tadi itu makruh ataupun tidak?
Sebenarnya adalah perbincangan di kalangan ulama. Pandangan hak yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, khilaf aula ni adalah dia bukan makruh sebagaimana hak yang kita cerita tadi. Khilaf aula ni adalah martabat hak yang makruh ataupun dia paling rendah. Dia tidaklah sampai kepada benda tu dilarang, cuma kurang comel. Gitu kau dah tu je. Kata ashab kami dan orang lain daripada mereka itu ulama-ulama lain, dan apabila menuang seorang atasnya, berdirilah orang yang menuang dari sebelah kiri orang yang mengambil air sembahyang. Jadi kalau kita nak tolong tuang orang ambil air sembahyang, kita nak duduk sebelah kanan dia ke nak duduk sebelah kiri? Dia kata hak yang paling comelnya adalah duduk sebelah kiri orang hak yang mengambil air sembahyang. Hak tu hak yang paling comel. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi dalam bab al-masah 'ala al-khuffain. Imam Nawawi dalam bab menyapu di atas dua khuf, dia kata mana? Kalam Nawawi dalam bab mas'al al-khuffain bagi syarah, benda pula dia buat gitu minsok gitu je. Nanti kita tengok sekejap 3858. Baik. Katanya wallahu alam. Oh gitu. Oh tak ada uak wallahu alam tu dah. Lepas tu wallahu alam, lepas tu ditulis alif ha. Alif ha ni intaha, habis dah. Habis dah kalam siapa? Kalam Nawawi dalam bab sapu di atas dua khuf bagi syarah sahih Muslim. Mim sa' tu sahih, mim Muslim. Baru betul. Kita tengok kita asal kau. Okay, baik. Masalah memberi minum kucing berpahala, kau dapat pahala ke minum ke kucing? Jawapannya, wahai saudaraku, di dalam hadis pada masalah 354 itu, sahabat Rasulullah memperbuat ihsan, kasihan, buat baik kepada kucing yang dahaga, diberinya minum akan dia. Demikianlah suruh Rasulullah itu, biarlah seseorang itu biar kasihan kepada binatang-binatang, dan jikalau adalah ia anjing sekalipun, dan mendapat pahala yang demikian itu, perbuatan dia dapat pahala, ada ganjaran pahala. Dan janganlah zalim ke atasnya dengan menggodang dan tiada menyempurnakan pelihara binatang yang dimiliki. Tiada menyempurnakan pelihara binatang yang dimiliki ni maksudnya dia pelihara binatang tapi dia dah buat molek, makan pun tak apa nak bagi, minum pun tak apa nak bagi, dan diseksa, ditahan makan minumnya, dan ditanggungkan ke atasnya kerja yang bukan tanggungannya. Fa insya-Allah akan dibentangkan segala masalah ini dalam babnya pada hadis kelak datang itu, kelak datang ia. Maksudnya dalam bab kita dengan binatang ni, kalau kita pelihara binatang, kita kena jaga molek, kita kena bagi makanan dan minuman kepada dia. Kalau kita tak mau bagi makanan, minuman, kita lepas dia. Kucing, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, dakhalati imra'atun nar fi hirratin abasatha. Seorang perempuan masuk dalam neraka sebab dia, sebab seekor kucing yang dia tahan, dia kurung. Tidak dia beri makan kepada kucing, dan dia tidak lepas kucing tersebut untuk memakan binatang yang melata di atas muka bumi. Jadi kalau kita nak pelihara kucing, kita kena jaga molek. Kalau kita tak mau pelihara, lepas je. Lepas. Soal, you dah pandai cari makan je. Kadang-kadang orang kita ni nebeng sangat. Dah pandai cari makan. Dia binatang pada asal ni je makan diri sebenarnya. Dia pandai cari. Sehari dua dah apa lagi. Mungkin dah pandai lagi sehari dua. Dah lama dia pandai. Jadi boleh kita lepas bebas dia boleh mari dia cari makan diri. Kita tidak lagi menanggung kesilapan dan kesalahan. Begitu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau nak pelihara molek. Kalau tak mau pelihara, lepas dia. Biar dia cari makan sendiri. Baik. Begitu juga kalau jenis binatang yang kita guna untuk buat kerja. Kalau zaman dulu kok pelihara lembu, buat gala. Pelihara kubah, buat gala.
Jadi ketika kita guna kerbau ke lembu ke untuk buat kerja, janganlah kita bebankan binatang tersebut dengan bebanang yang tidak mampu dia tanggung. Baik, siapa ngenya patuh belakang kubah dan suruh buat kerja sangat, itu tidak dibolehkan. Baik. Seterusnya perbincangan berkenaan dengan masalah tu, kata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau akan bincang pada bab akan datang. Seterusnya babun fil mashi 'alal khuffain. Bab pada menyatakan sapu di atas dua kasut. Ni bab ni nak membincangkan tentang hukum sapu di atas dua kasut. InsyaAllah kita akan baca bab ni pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, sebab kita nak jawab ada 5 soalan kita nak jawab ni. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh orang perempuan solat jenazah? Jawapannya, orang puan tak boleh sembahyang jenazah. Hukum orang puan tak boleh sembahyang jenazah kalau dia datang haid. Kalau orang puan datang haid memang tak boleh dia sembahyang jenazah. Haramlah sembahyang jenazah. Hukum orang puan sembahyang jenazah adalah dibolehkan. Baik, cuma masyarakat kita tidak buat. Sepatutnya masyarakat kita ni perlu kena dedahkan kepada orang puan supaya sembahyang atas jenazah. Tapi bukanlah bermakna sembahyang dengan orang lelaki, bukan. Orang puan pakat sembahyang belaka. Ni dia cara kena nangis dia. Benda faedah nangis ketika orang mati. Tak ada faedah sikit, tak ada manfaat sikit pun kepada si mati. Si mati bukan ingin kepada kesedihan dan tangisan yang dilakukan oleh orang yang hidup. Bahkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar, begitu juga oleh Sayyidina Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat diseksa kerana tangisan keluarganya kerananya. Benda kelebihan tangisan tak ada faedah, bahkan dalam hal-hal tertentu mayat pula diseksa kerana tangisan keluarga dia. Baik, benda faedah. Jadi biar kita dedahkan kepada masyarakat kita bahawasanya sembahyang atas jenazah ni bukan hanya khusus untuk lelaki. Bahkan orang puang juga dituntut sembahyang jenazah. Tapi masalah orang tempat kita moci-moci, hok pergi Mekah tu boleh ada pula sembahyang jenazah. Ketika mati tu lelaki, ketika mati ayah dia, mati anak dia, dia sembahyang jenazah pakai duk menangis, duk sedih tu, bawah dua. Dia akan kesak air mata. Baik. Jadi pakai sembahyang jenazah tu peluang, dan mayat orang yang mati ni dia seperti orang lemah. Dia mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Maka peluang kita apabila ada keluarga kita yang mati, kita pakat sembahyang jenazah belaka sama ada orang lelaki ataupun orang puang. Jadi kalau orang puang rasa payah dan sembahyang jenazah takut bergelewak dengan orang lelaki, jadi sebelum daripada orang lelaki sembahyang, dia sembahyang dulu. Dia kadang-kadang jenazah ni siap nak tunggu ke orang mari sembahyang atau imam mari sembahyang, duduk saja kita ambil sembahyang. Baik. Lepas tu orang lelaki sembahyang, itu cara untuk kita sembahyang jenazah. Yang keduanya, apakah hukum mengambil buah kelapa di tepi jalan? Baik. Yang pertama kita kena tengok buah kelapa tepi jalan tu milik siapa? Kalau milik orang, tak boleh. Memang jalan, tapi buah kelapa tepi jalan sebab duduk dalam tanah orang. Jalan tu orang waktu betul-betul tengah tanah orang. Maka tak boleh sebab ada tuang. Mesti kena minta daripada tuang dia. Tapi kalau pokok kelapa ni adalah pokok kerajaan, macam ke ditanam tepi pantai, contoh, bukan hak orang, hak kerajaan, ditanam tepi pantai ke tepi jalan hak kerajaan, maka kita kena tengok mana kerajaan ketika ditanam pokok kelapa saat itu memang dia nak ambil hasil ke ataupun saja-saja. Kalau dia nak ambil hasil, tak boleh. Memang kerajaan saat itu dia tanam pokok kelapa untuk ambil hasil, itu tak boleh. Ditanam saja-saja je, lok gitu lah. Maka kita tengok kepada uruf. Kalau uruf mengatakan tak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi kerajaan pun tak ada masalah pun. Suka pula orang ambil daripada sepah lagu tu. Baik, maka hukum dia tidak menjadi masalah. Jadi jawapan kepada hukum mengambil buah kelapa di tepi jalan,
Kita kena tengok beberapa perkara lah. Kita tidak boleh nak kata boleh, kita tak boleh nak kata tidak boleh. Kita kena buat beberapa pembahagian. Selagi soalan ni boleh juga difaham, hukum mengambil buah kelapa di tepi jalan. Kalau kita duduk atas highway, tengok-tengok ada buahnya 2-3 utik, hok koyak dah duduk tepi jalan. Ya, kadang-kadang trailer ataupun lori hok yang bawa buahnya ambil daripada Johor ke apa sekali, masa duduk atas lebuh raya tu jatuh 2-3 utik. Mungkin situ boleh juga kita faham soalan ni sebab hukum mengambil buah kelapa di tepi jalan kot. Baik, apakah hukum hok kelapa orang hok jatuh di tepi jalan? Dia panggil, istilah dia luqatah. Luqatah ni barang orang hok yang tercicir. Baik, barang orang hok yang tercicir kita kena tengok. Kalau nilai yang dia adalah nilai yang lekeh. Lekeh ni maksud lekeh, tuang ni kalau jatuh tak cari dah, maka boleh kita ambil. Dalilnya Rasulullah pernah berjalan di tengah Madinah, tiba-tiba berjumpa dengan sebiji tamar. Sebiji tamar, Rasul pun ambil. Acu Rasul nak letak dalam mulut, Rasulullah tak jadi, Rasul buang balik. Rasul kata, aku bimbang tamar itu adalah tamar sedekah. Rasul bimbang tamar itu tamar sedekah. Rasul tak makan sedekah. Jadi Rasul buang semula kerana bimbang benda itu tidak halal baginya. Bermaknanya bila Rasul ambil, Rasul nak makan, bermaknanya hukum dia adalah boleh. Tapi Rasul tak jadi makan sebab bimbang tamar itu tamar sedekah. Maka di sinilah ulama mengeluarkan hukum, ulama faham bahawasanya kalau benda orang hak yang tercicir, benda tu benda tafih, benda hak yang lekeh, tuang dia kalau hilang tak cari semula, maka kita boleh ambil. Contoh kita jumpa piti poseng 2 sen, tak ada orang jatuh piti poseng kau 6 mula kereta pergi ambil, tak ada. Jadi kalau benda gitu tak ada masalah. Okey, tengok warna sama juga. Kalau kita anggap benda tu adalah benda yang berharga, maka tak boleh kita ambil. Tapi kalau sekiranya benda tu adalah benda yang ada suti tuang dia modal habis 5 sen je suti, contoh jatuh tengah jalan, tak ada tuang dia nak pusing semula, nak bagi ambil. Minyak pula 30 riyal pula minyak, nak pusing ambil. Okey, kalau ketika tu tidak menjadi masalah, hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Soalan yang ketiga, saya ada 3 isteri. InsyaAllah kemas soalan ni. Sekarang ni saya sudah tidak mampu untuk menanggung 3 isteri kerana saya menghadapi masalah kewangan dan usia saya sudah tua. Dah weh, piti masa zaman muda tak apa, kerja gagah, tua-tua ni dah peceng habis piti dah. Soalannya, saya ingin menceraikan seorang isteri saja, tapi dia tidak mahu cerai. Dia rela hidup dengan saya walaupun saya sudah tidak mampu untuk memberi nafkah lahir dan batin. Dah tua, hak batin pun dah buat cetan dah, hak lahir, hak zahir pun dah buat juga. Soalannya, apakah saya berdosa jika saya tidak mampu untuk memberi nafkah kepada isteri saya? Apakah saya harus menceraikan isteri saya? Saya buntu, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Yang pertama sekali, kita kena faham nafkah ini adalah hak isteri. Nafkah ni adalah hak isteri. Dan isteri berhak menolak nafkah. Apabila dia tolak nafkah, maka tidak lagi menjadi kewajipan kepada suami memberi nafkah. Sama juga giliran adalah hak isteri. Sekiranya isteri menolak giliran dia, maka tidak ada lagi kewajipan kepada suami untuk membuat giliran kepada isteri. Sebagaimana ada sebahagian daripada isteri Rasulullah, nama dia Maimunah, tak silap ingat. Amba lupa dah. Ada seorang isteri Rasulullah, amba lupa nama dia, radhiyallahu ta'ala anha. Dia tua dah. Maka dia pun mari, dah orang tua kan, dia bagi mikir, lama kan Rasul tak abuh dah aku apa semua sekali. Padahal Rasulullah buat macam biasa je, waktu walaupun tua apa semua sekali. Akhirnya dia kabur kepada Rasulullah, giliran dia beri kepada Aisyah. Giliran dia beri kepada Aisyah. Baik, jadi boleh, tak ada masalah tidak bagi nafkah kepada isteri sekiranya isteri hak yang menuntut agar tidak bagi nafkah. Tapi pada asalnya suami perlu bagi nafkah. Tapi nafkah tu kita kena faham adalah hak isteri. Kalau isteri bersetuju untuk tidak bagi nafkah, dia kata tak apalah,
Saya ni kira kalau cerai dengan abang kau, saya nak sampai ke dalam syurga, nak hidup sekali dengan abang. Bukan atas dunia sahaja. Jadi tak ada masalah lah walaupun kita tidak bagi nafkah kepada dia. Tapi kalau kita ada harta, bagilah nafkah. Jarang tidak bagi. Sebaik-baiknya kita ambil berat. Tapi kalau tak ada benda yang dia saat itu bersetuju untuk menggugurkan nafkah terhadap kita, maka hukum dia adalah diharuskan. Tak perlu cerai-cerai benda. Cerai ni bukanlah benda yang comel sebenarnya. Apakah hukum membaca doa akhir dan awal tahun hijrah? Ada orang kata bid'ah kerana Nabi SAW tidak buat. Yang pertama sekali, kalau kita tengok daripada hadis-hadis yang sahih, maka kita tidak akan jumpa tentang doa awal tahun dan akhir tahun yang dibaca oleh Rasulullah sebagaimana masyarakat kita baca. Memang tidak ada. Itu asas. Yang pertama kita kena faham begitu. Yang keduanya, di sana ada ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Hendaklah berdoa kepada aku, nescaya aku perkenan untuk kamu. Jadi Allah Taala menuntut untuk kita berdoa tanpa membataskan waktu. Maka ketika Allah Taala menuntutkan kepada kita berdoa tanpa membataskan waktu, di mana sahaja waktu mana kita berdoa tidak menjadi masalah, sehingga doa awal tahun, akhir tahun kita berdoa tidak menjadi masalah, hukum dia tidak menjadi masalah. Cuma bagi orang yang nak berdoa pada akhir tahun, pada awal tahun, jangan sekali-kali dia beriktikad cara dia dibuat, cara yang dia buat saja itu adalah cara yang diperintah oleh Rasulullah secara khusus. Cukup dia berpegang bahawasanya apa yang dia buat adalah termasuk di bawah keumuman, dituntut dia berdoa tanpa dibataskan dengan masa. Baik. Seterusnya, apakah hukum makan makanan yang syubhah, yang kita tidak pasti halal dan haram kandungan makanan tersebut? Sekian, terima kasih Ustaz. Di makanan syubhah ni, kita makanan yang syubhah, yang kita tidak tahu halal dan haram, dia kadang-kadang ada dalil ataupun ada alamat yang kuat makanan itu adalah haram. Kadang-kadang ada alamat yang kuat makanan itu adalah halal. Kadang-kadang sama kuat di antara halal dan haram. Kalau jelas halal ataupun kuat halal, maka jelas boleh kita makan. Contoh, kita pergi di pasar raya. Walaupun pasar raya di tempat kita, pasar raya yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Kita tengok ayam dan kita tengok tekuk ayam macam sembelih. Ada kemungkinan orang sembelih tu orang Islam. Ada kemungkinan orang yang sembelih tu orang bukan Islam. Dia ada kok toke-toke ayam bukan Islam, tetapi penyembelih adalah orang Islam. Kita tengok ayam saat itu, nampak macam meleh. Mana tak ada ni, sini memang macam meleh. Maka tak ada masalah, boleh kita beli, boleh kita makan. Tapi kalau kita pergi tengok ayam duduk kedai orang Islam, sebagai contoh, tengok tekuk saat itu, tak ada bekas meleh. Tak ada bekas meleh di tekuk. Baik. Dan kalau ayam tu ayam daging, dah usah beli lah. Walaupun orang jual saat itu pakai serban, dah usah beli lah. Melainkan kalau ayam tu ayam hutang, tu lain. Dia jual ayam hutang, hak siap ada. Kita tengok kawasan tekuk tak ada meleh pun. Ada apa? Sebab binatang hak yang payah untuk disembelih seperti biasa, cukup dengan cara kita melukakan pada anggota badan dia di mana tempat sudah memadai. Baik. Jadi kalau kita pergi, ni di antara benda yang perlu kita kena bincang. Jadi secara ringkasnya kita nak jawab, kalau makanan tu makanan yang syubhah, kita tidak yakin halal ataupun haram, sebaik-baiknya kita tinggalkan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Jadi benda yang meragukanmu tinggal. Tapi selama mana tidak benda yang syubhah ni kita tidak yakin haram dan tidak ada alamat-alamat yang mengatakan dia sebenarnya adalah haram, maka boleh kita makan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.